Setiap kali mereka mengarahkan gajah tersebut ke arah selatan, utara atau timur, gajah itu bergerak maju dengan cepat. Namun apabila dihadapkan ke arah Kaabah, gajah itu duduk. Hai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tom Store, your most wanted online shop. Ya, malam ni kita teruskan lagi sesi live, sesi membaca buku Sirah Nabi daripada kelahiran hinggalah saat terakhir. Jadi malam ni adalah episod yang ke-13. Tajuk kita malam ni ialah bab yang kelima, nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahagian ini sangat penting untuk kita kenal latar belakang background family Nabi Muhammad SAW. Bila kita kenal background Nabi ni, dia punya latar belakang terutama keluarga, baginda berasal daripada keluarga yang macam mana, baginda berasal daripada keluarga siapa, baginda berasal daripada keluarga yang mempunyai kehidupan yang macam mana, budaya macam mana, baru kita kenal dan tahu lebih faham macam mana pembentukan karakter Nabi itu waktu masih kecil sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga baginda. Okey, kita sambung pada episod yang ke-13, Perjalanan Hidup Insan Agung, bab 5, Nasab dan Keluarga Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasab Nabi Muhammad SAW terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian yang disepakati kesahihannya oleh pakar sejarah dan ahli nasab, iaitu daripada baginda hingga ke Adnan. Ada ulama hadis yang sangat pakar kepada nasab baginda Nabi Muhammad SAW, di mana ulama hadis ni, diorang merupakan orang yang menghafal penuh susur galur background nasab Nabi Muhammad ni. Sebab tu kita boleh tengok kalau Nabi Muhammad ni ada dipanggil, keluarga baginda dipanggil Ahlil Bait. Jadi sesiapa yang mengaku Ahlil Bait, kalau dirujuk kepada pakar hadis bahagian nasab Nabi ni, boleh tahu bahawa dia adalah betul-betul Ahlil Bait ataupun dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau kita mau faham, keturunan Nabi Muhammad kekal sampai sekarang. Bukan je sampai sekarang, keturunan Nabi Muhammad ni akan kekal sampai hari kiamat. Allah menjaga susul galur keturunan Nabi Muhammad ni, sebab daripada keturunan Nabi ni akan lahirnya pemimpin-pemimpin yang hebat. Keturunan Nabi yang paling ditunggu-tunggu ialah seperti dalam hadis yang banyak bercerita tentang hadis ni, sampai hadis ni mencapai satu tahap yang lebih tinggi daripada hadis sahih. Cerita tentang Imam Mahdi. Semua tahulah tentang cerita Imam Mahdi. Imam Mahdi ni merupakan nasab Nabi Muhammad, sedangkan nama penuhnya ialah Muhammad bin Abdullah. Bahagian kedua, bahagian yang diperselisihkan oleh mereka yang mengambil sikap tawakuf, iaitu diam, mahupun yang mengambil sikap qaul, iaitu bercakap, iaitu tingkatan-tingkatan selepas Adnan hingga Nabi Ibrahim. Bahagian pertama tadi kita mau fahamkan dulu ialah daripada Nabi Muhammad sampai Adnan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampailah sekali bin Adnan. Bahagian kedua ni daripada bin Adnan bin sampailah bin Ismail bin Ibrahim. Kemudian bahagian yang ketiga, bahagian yang tidak diragui mengandungi maklumat yang tidak benar, iaitu daripada Ibrahim ke Adam. Jadi untuk bahagian ketiga ialah daripada Ibrahim bin sampailah bin Adam, bin Nabi Adam yang last sekali. Jadi kalau kita mau faham, nasab Nabi ini ada 3 peringkat. Peringkat pertama ialah daripada Nabi Muhammad bin sampailah bin Adnan. Peringkat kedua daripada Adnan bin sampailah bin Nabi Ibrahim. Dan peringkat ketiga daripada Nabi Ibrahim bin kepada sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sama macam kita juga, kita pun nasab kita ni, kalau kita bin ujung-ujung akan sampai kepada Nabi Adam juga. Sebab Nabi Adam adalah bapa kaum manusia. Baginda merupakan manusia pertama. Bahagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu bahagian yang pertama. Nasab Nabi ini adalah nasab yang Nabi sendiri hafal. Sebab tu dia ada di dalam hadis yang sahih Nabi sebut. Jadi Nabi pasti cuma sampai bin Adnan. Selepas Adnan Nabi tidak pasti sudah siapa. Okay, untuk bahagian kedua pula ialah tingkatan selepas Adnan hingga Ibrahim, iaitu Adnan bin
Humaisa bin Salaman bin Aus bin Ba'uz bin Kumwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Juza bin Baldes bin Yudlaf bin Tabikh bin Jahim bin Nahish bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Da bin Hamdan bin Sanbar bin Yustrobi bin Yahzan bin Yalhan bin Ur'ay bin Aid bin Daishan bin Aishar bin Afnat bin Aiham bin Musurahar bin Nahid bin Zarah bin Sami bin Mazzi bin Audah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Itu bahagian yang kedua daripada Adnan kepada sampai Nabi Ibrahim. Kemudian bahagian yang ketiga, tingkatan-tingkatan ialah daripada Ibrahim, yaitu Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalik bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Lamik bin Matushalakh bin Akhnuk bin Yarid bin Mahalai bin Qainan bin Anushah bin Shaits bin Adam. Jadi untuk bahagian ketiga pula, dan nampak silsilah Ibrahim sampai kepada Nabi Adam melalui silsilah keturunan Nabi Nuh dan melalui silsilah keturunan Nabi Shaits. Nabi Shaits merupakan salah seorang anak Nabi Adam. Selain daripada Habil dan Qabil, Nabi Adam ada anak yang bernama Shaits yang turut menjadi seorang Nabi. Kita pergi kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Rasulullah SAW dikenali dengan sebutan Usrah Hashimiyah, dinisbahkan kepada Datuk Baginda iaitu Hashim bin Abdul Manaf. Oleh sebab itu perlu dihuraikan sekilas tentang Hashim dan keturunan selepasnya. Yang pertama, Hashim. Telah disebutkan sebelum ini, Hashim ialah seorang yang memegang amanah siqayah, iaitu melayani keperluan minum jemaah haji, dan rifadah, menyediakan makanan untuk jemaah haji. Daripada kalangan Bani Abdul Manaf, amanah itu diberi sejak terjadi kesepakatan antara Bani Abdul Manaf dan Bani Abduddar dengan pembahagian tanggungjawab antara mereka. Hashim ialah seorang lelaki yang amat dipandang tinggi dan kaya raya. Dialah orang pertama yang menghidangkan sarid, iaitu bubur roti, kepada jemaah haji di Mekah. Nama asalnya ialah Amru. Nama Hashim diberikan kepadanya kerana tugasnya sebagai Hamsh al-Khubz, iaitu menghancurkan roti untuk dimasukkan ke dalam kuah bubur. Tradisi masyarakat Quraisy membuat perjalanan perdagangan pada dua musim, iaitu musim dingin dan musim panas, juga dicetuskan pertama kali olehnya. Peranan Hashim sebagai ketua kaum Quraisy diabadikan dalam sebuah syair. Amru yang mengolah sarik bagi kaumnya, suatu kaum yang tertimpa kelaparan hebat di Mekah. Dua perjalanan pun dikuasai olehnya, perjalanan musim dingin dan musim panas. Kalau terdengar syair itu dalam bahasa Melayu, memang bidaklah syair itu. Kalau mau sedap dengar, dengar bunyinya dalam bahasa Arab, baru sedap. Ada maklumat yang menerangkan Hashim pernah pergi ke Syam untuk berdagang tatkala singgah di Madinah. Dia menikahi Salma binti Amru, salah seorang keturunan Adi bin Najjar. Dia tinggal bersama Salma untuk beberapa waktu. Kemudian dia meneruskan misi perjalanan ke Syam, sementara Salma ditinggalkan bersama keluarganya dalam keadaan mengandungkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni datuk Nabi Muhammad. Jadi Hisham ni moyang Nabi lah. Setibanya di Gaza, sebuah wilayah di Palestin, Hashim meninggal dunia. Selang beberapa lama, Salma pun melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Salma menamakan bayinya itu dengan nama Syaibah, lantaran ada uban, iaitu Syaibah, di rambut si bayi. Salma merawat anaknya di rumah ayahnya di Yathrib. Yathrib tu Madinah sekarang lah. Ketika itu tiada seorang pun daripada keluarga Hashim di Mekah mendengar khabar kelahiran anak Hashim. Keseluruhannya Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki, iaitu Asad, Abu Shayfi, Nadlah dan Abdul Muttalib. Dia juga mempunyai 5 orang anak perempuan, iaitu Syifa, Khalidah, Daifa, Ruqayyah dan Junnah. Okey, kita cerita tentang Abdul Muttalib.
Kita telah ketahui bahawa tugas Siqayah dan Rifadah selepas Hashim meninggal beralih ke tangan saudaranya Muttalib bin Abdul Manaf. Muttalib ialah seorang yang disegani, ditaati dan memiliki kedudukan terhormat dalam kalangan kaumnya. Lantaran kemurahan hati Muttalib, orang Quraisy memberi gelaran Al-Fayyad, iaitu orang yang kebaikannya berlimpah. Ketika Syaibah, iaitu Abdul Muttalib, telah mencapai di usia kanak-kanak atau lebih sedikit, Muttalib mendengar khabar tentang kedudukan Syaibah. Segera Muttalib menempuh perjalanan untuk mencarinya. Setelah bertemu, Muttalib tidak mampu menahan linangan air mata. Dia merangkul Syaibah erat-erat dan menaikkan anak itu ke atas untanya. Namun begitu, Syaibah menolak untuk mengikuti Muttalib kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Muttalib memohon kepada Salmah agar Syaibah diizinkan ke Mekah bersamanya. Salmah keberatan. Muttalib cuba meyakinkan Salmah dengan berkata, sebenarnya anakmu ke Mekah untuk mengambil kembali kuasa yang dulu dipegang oleh ayahnya dan tinggal di tanah yang disucikan Allah. Mendengar jawapan itu dengan rasa berat, Salmah akhirnya mengizinkan Syaibah pergi. Kembalilah Muttalib ke Mekah bersama Syaibah dengan mengendarai untanya. Melihatnya, orang menduga dan berkata, anak itu ialah Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Mendengarnya, Muttalib spontan berkata, kamu sangat teruk, ini adalah anak saudaraku Hashim. Syaibah kemudian tinggal bersama Muttalib sehingga dewasa. Kemudian Muttalib meninggal dunia di Radman, sebuah wilayah di Yaman, sehingga tanggung jawab menguruskan Siqayah dan Rifadah beralih pula ke tangan Syaibah. Syaibah menjalankan tugas di tengah kaumnya seperti yang selama ini dijalankan oleh bapa-bapanya. Dia mendapat kehormatan melebihi apa yang pernah dicapai oleh bapa-bapanya. Dia memperoleh kecintaan yang teramat dalam dan penghargaan yang tinggi daripada kaumnya. Namun begitu, ketika Muttalib meninggal dunia, tanggung jawab yang semestinya berpindah ke tangan Abdul Muttalib, yaitu Syaibah itu tadi, sempat dirampas oleh Naufal, bapa saudaranya sendiri. Lantaran itulah Abdul Muttalib tidak suka kepada Naufal. Dia meminta bantuan kepada orang Quraisy untuk menghadapi bapa saudaranya. Orang Quraisy mengatakan, kami tidak ingin terlibat dalam urusan antara kamu dan bapa saudaramu. Maka dia menulis beberapa bait syair yang ditujukan kepada bapa-bapa saudaranya daripada pihak ibu, yaitu daripada Bani Najjar, yang isinya meminta bantuan pasukan daripada mereka. Bapa saudaranya Abu Sa'ad bin Adi menyambut permintaannya itu dengan membawa 80 orang askar berkuda. Setelah tiba di Abtah, salah satu wilayah Mekah, mereka mendirikan khemah di sana. Sewaktu sedang berehat mengumpulkan tenaga, Abu Sa'ad bin Adi bertemu dengan Abdul Muttalib lalu mempelawa singgah di rumahnya. Mari singgah dahulu di rumahku, bapa saudaraku. Abu Sa'ad menjawab, tidak anakku, demi Allah aku tidak akan singgah ke mana-mana pun sebelum berhadapan dengan Naufal. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal dan menemuinya sedang duduk-duduk di Hijr, yaitu bayangan Ka'bah yang terbentuk di tanah sehingga teduh. Bersama para pemimpin Quraisy, tanpa membuang masa, Abu Sa'ad terus menghunus pedangnya. Dia berkata kepada Naufal, demi Tuhan pemilik Ka'bah, jika kamu tidak mengembalikan pemerintahan anak saudaraku kepadanya, akan kulibas pedang ini ke lehermu. Naufal berasa gentar lantas berkata, ku kembalikan pemerintahan itu kepadanya. Para pembesar Quraisy yang ada di tempat itu pun menjadi saksi berdasarkan apa yang Naufal sebutkan. Selepas itu Abu Sa'ad singgah di rumah Abdul Muttalib dan menginap di sana selama 3 hari. Seterusnya dia melaksanakan umrah lalu pulang ke Madinah. Selepas kejadian itu, Naufal berpakat dengan Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Sementara pihak lain pula, setelah mereka melihat bantuan daripada Bani Najjar kepada Abdul Muttalib, maka Bani Khuza'ah menjelaskan, kami melahirkannya Abdul Muttalib seperti kamu melahirkannya. Ibu Abdul Manaf berasal daripada Bani Khuza'ah, maka kamilah yang sepatutnya berada di barisan paling hadapan membantunya. Bani Khuza'ah bergerak menuju ke Darul Nadwah dan berpakat dengan Bani Hashim untuk memerangi Bani Abdul Syams dan Naufal. Perkara inilah yang kemudiannya menjadi salah satu sebab terjadinya Fathul Mekah sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Ada 2 kejadian yang paling penting semasa Abdul Muttalib memegang amanah menguruskan Baitullah, yaitu penggalian Telaga Zamzam dan peristiwa gajah. Untuk kita tahu bahawa sebelum zaman pemerintahan Abdul Muttalib, Telaga Zamzam ni pernah tertimbus sekali. Artinya
tiada telaga Zamzam waktu itu. Sehinggalah zaman pemerintahan Abdul Muttalib, Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib bahawa mata air Zamzam ni berada di bahagian di sini. Barulah Abdul Muttalib pergi dan korek semula telaga Zamzam. Itu peristiwa waktu zaman Abdul Muttalib. Dengan peristiwa bergajah tu waktu tentera Abraha mau serang Kaabah lah. Pun Abdul Muttalib waktu tu yang memerintah kota Mekah. Ringkasan untuk kejadian yang pertama bermula daripada mimpi yang dialami oleh Abdul Muttalib. Dan dalam mimpi itu dia diperintahkan untuk menggali telaga Zamzam. Bahkan dia diberi tanda-tanda kedudukan telaga itu. Setelah dia bangun, Abdul Muttalib bergegas melakukan penggalian. Macam kita cerita tadi kan, di sini di buku ada disebutkan. Di tempat dia menggali, dia menemui banyak barangan yang dahulunya ditimbuni oleh bangsa Jurhum ketika mereka lari keluar dari Mekah, iaitu beberapa bilah pedang, baju besi dan 2 gulung kain berhias emas. Pedang-pedang itu dijadikan sebagai penghias sebuah pintu Kaabah. Pada pintu itu ditambahkan pula 2 gulung kain emas. Terusnya, dari telaga Zamzam yang ditemuinya, dia melayani keperluan minum jemaah haji. Ketika telaga Zamzam temui kembali, orang Quraisy menuntut kepada Abdul Muttalib dengan menyatakan bahawa mereka juga mempunyai hak untuk menguruskan telaga Zamzam. Mereka berkata kepadanya, kami juga mahu menguruskannya. Abdul Muttalib menjawab, saya tidak akan membiarkannya. Urusan telaga Zamzam ini khusus untuk aku uruskan. Orang Quraisy tidak puas menyebabkan mereka enggan beredar. Bersama-sama Abdul Muttalib, mereka kemudian menemui seorang dukun wanita daripada Bani Sa'ad sebagai orang tengah untuk membuat keputusan bagi mereka. Si dukun tidak boleh memberikan keputusan. Dia hanya memberitahu bahawa dalam perjalanan nanti mereka akan menemui tanda-tanda begini. Maka urusannya seperti ini, dan jika tanda-tandanya begitu, maka urusannya seperti itu. Mereka semua tidak mahu kembali ke rumah masing-masing, tetapi mereka masih menyusuri jalan. Hingga akhirnya di suatu jalan Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Abdul Muttalib berhak menguruskan sendiri urusan telaga Zamzam. Daripada kejadian itu, Abdul Muttalib bernazar jika Allah mengurniakan 10 orang anak lelaki untuknya dan mereka membesar hingga mempunyai kemampuan untuk membelanya, maka dia akan menyembelih salah seorang daripada mereka sebagai korban di sisi Kaabah. Sementara ringkasan untuk kejadian yang kedua pula, tatkala Abraha Al-Shabbah Al-Habashi, seorang gubernur yang ditugaskan oleh Najasyi di Yaman, melihat orang Arab berhaji ke Kaabah, maka dia membangunkan sebuah gereja besar di Syana'a. Dia ingin memalingkan haji orang Arab ke gereja tersebut. Rancangan itu didengari oleh seorang lelaki daripada Bani Kinanah. Maka pada suatu malam, lelaki tersebut mencuri-curi masuk ke gereja dan melumur dindingnya dengan kotoran haiwan. Mengetahui hal itu, Abraham menjadi marah. Dia menghimpunkan pasukan dalam jumlah besar, mencapai 60,000 orang menuju ke Kaabah untuk menghancurkannya. Dia memilih gajah yang paling besar untuk dirinya sendiri. Dalam pasukannya terdapat 9 atau 13 ekor gajah. Pasukannya berjalan tanpa henti sehingga tiba di sebuah tempat bernama Makhmas. Disitulah dia menggerakkan kekuatan pasukannya, mempersiapkan gajahnya dan bersiap-siap masuk ke kota Mekah. Namun begitu, tatkala sampai di lembah Muhassar yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya duduk dan tidak mahu bangkit lagi menuju ke Kaabah. Setiap kali mereka mengarahkan gajah tersebut ke arah selatan, utara atau timur, gajah itu bergerak maju dengan cepat. Namun apabila dihadapkan ke arah Kaabah, gajah itu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Sofa Gel. Apa keistimewaan As-Sofa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Sofa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Sofa Gel. Dalam keadaan seperti itu, Allah mengirimkan sekawan burung ababil yang melemparkan batu-batu panas kepada mereka daripada tanah liat yang terbakar. Allah membuatkan mereka musnah bagaikan daun hijau yang dimakan ulat. Burung ababil berbentuk hampir mirip dengan burung layang-layang atau burung pipit. Setiap ekor burung ababil membawa 3 biji batu sebesar biji kacang, 1 biji di paruhnya dan 2 biji di kakinya. Batu-batu itu menghujani Abraha dan tentera mereka sehingga ramai daripada mereka yang mati.
Namun begitu, tidak semua pasukan Abraha terkena hujan batu panas. Mereka yang kena lari bertempiaran dan saling memijak satu sama lain hingga akhirnya mereka semua mati di merata tempat. Akhirnya Allah mengirimkan wabak penyakit untuk Abraha yang menyebabkan jari dan lengannya terputus. Setelah menginjakkan kaki di Canaa, dia telah menjadi seperti mayat hidup, hanya tinggal kepala dan badan. Selang beberapa lama, dadanya terbelah sehingga hatinya keluar dan dia pun mati perlahan-lahan. Maksudnya di sini dalam cerita ni, Allah mematikan Abraha ni dalam keadaan yang betul-betul kesakitan melampau. Sebab dia mati secara sikit-sikit, diseksa secara sikit-sikit. Sebelum mati pun sudah diseksa, apalagi selepas mati lagi terus diseksa. Ketika pasukan Abraha menggempur Mekah, orang Quraisy telah lari bertempiaran menuju gunung. Bahkan ada yang berlindung di puncak-puncak gunung. Setelah pasukan Abraha ditimpa kejadian yang mereka alami tadi, barulah orang Quraisy pulang ke rumah dalam keadaan aman. Menurut kebanyakan pakar sejarah, peristiwa gajah tadi pada bulan Muharram, yaitu 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bertepatan dengan akhir Februari atau awal Mac tahun 571 Masihi. Ini merupakan hadiah daripada Allah untuk nabinya dan rumahnya Ka'bah. Apabila kita melihat Baitul Muqaddis, yaitu kiblat pertama ketika itu, kita akan mendapati bahawa kaum Paganis, yaitu penyembah berhala, yang menguasai kiblat tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Bukhtanashar pada tahun 587 sebelum Masihi dan Rom pada tahun 70 Masihi. Padahal penduduk asalnya waktu itu beragama Islam, pemeluk agama Nasrani yang masih memegang teguh ajaran Nabi Isa. Sedangkan keadaan Kaabah adalah sebaliknya, tidak pernah dijajah oleh orang Nasrani, yang ketika itu boleh dikira sebagai Islam kerana memegang ajaran Nabi Isa secara murni. Padahal penduduknya adalah orang Paganis. Peristiwa gajah telah menarik perhatian dunia dan menunjukkan akan kesucian dan kemuliaan Baitullah. Baitullah dipilih oleh Allah untuk disucikan. Kemudian salah seorang penduduknya menjadi Nabi. Maka bolehlah dikatakan perkara itu sebagai rahsia sebenar daripada peristiwa gajah. Akhirnya faktor kenabian itu menjadi jawapan akan hikmah tersembunyi kenapa Allah menolong orang musyrik, iaitu Quraisy, dalam menghadapi orang beriman, iaitu Nasrani Habsyah, melalui satu cara yang tidak terfikir oleh akal. Waktu Abraha sampai di lembah Muhassar itu berehat, sebelum mula mau menyerang, orang-orang di kota Mekah memang tahu Abraha datang dengan tentera bergajah. Semua bertempiaran lari untuk selamatkan diri, pergi bersembunyi di gunung-gunung. Sebab mereka tidak mau masuk campur dalam urusan Abraha ni mau serang kota Mekah, mau runtuhkan Kaabah saja. Sebab orang-orang kota Mekah waktu itu tahu yang Kaabah tu ada yang punya, dan tuan kepada Kaabah tu akan jaga Kaabah tu. Abraha merampas sekitar 100 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib waktu itu adalah pemerintah kepada kota Kaabah. Jadi waktu Abdul Muttalib tahu yang untanya dirampas oleh Abraha, Abdul Muttalib datang personally sendiri, datang pergi jumpa Abraha di kemahnya tu. Lepas tu orang-orang Abraha kasih tahu ketua pemimpin Mekah datang mau berjumpa. Abraha terfikir, ketua pemimpin Mekah datang ni artinya dia mau berunding lah supaya jangan serang Kaabah. Itu dalam pemikiran Abraha lah waktu tu. Jadi bila Abdul Muttalib datang menghadap bersama si Abraha ni, jadi Abdul Muttalib minta tahu apa? Kau kembalikan 100 ekor unta aku yang kau rampas itu. Abraha pun terkejut. Dia mau unta. Aku ingat kau pikir kau mau larang aku jangan serang Kaabah. Rupanya kau mau kau punya unta balik. Terus Abdul Muttalib cakap apa? Dia bilang, 100 ekor unta tu, itu aku punya. Jadi aku tuannya, aku datang mau tuntut, mau minta balik. Kaabah tu ada tuannya. Kau akan deal dengan tuannya sendiri. Jadi Abraha ni pun ada lambat pick up sikit lah. Dia ingat tuan kepada Kaabah ni orang lah, rupanya tuan kepada Kaabah ni Allah pencipta langit dan bumi. Itulah maksud Abdul Muttalib. Jadi Abraha pun dengan senang hati, okey, kau ambillah kau punya unta. Abraha pun senang hati, terus seranglah pergi Kaabah tu sampai yang kita cerita tadi tu Abraha dimatikan. Kita boleh tengok cerita tu dalam surah Al-Fil, surah gajah. Surah Al-Fil. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki, iaitu Harits, Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Ghaidah, Muqawwim, Safar dan Abbas. Okey, 10 orang. Ini yang kita biasa dengar ni. Penting 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib ni. Ada yang juga yang menyebut 11 orang, iaitu ditambah seorang lagi bernama Kitsam.
Ada pula yang menambah 2 orang lagi, iaitu Abdul Ka'bah dan Hajj, sehingga jumlahnya menjadi 13. Jadi ada beberapa riwayat lah. Jadi yang biasa kita dengar, riwayat yang paling masyhur ada 10. Pendapat pertama yang menyebut bahawa anak laki Abdul Muttalib ada 10 orang berhujah bahawa Abdul Ka'bah ialah Muqawim, Hajj ialah Ghaida, dan Abdul Muttalib tidak mempunyai anak bernama Khitsam. Manakala anak perempuan Abdul Muttalib jumlahnya ialah 6, iaitu Ummu Hakim, nama asalnya Baida, Barrah, Atikah, Safiyah, Urwah, dan Umaymah. Jadi 6 orang anak perempuan Abdul Muttalib ni, kalau kita kenal seorang namanya Safiyah. Safiyah ni adalah ibu kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni dia dapat gelaran sebagai bodyguard Nabi. Okey, kalau kita tengok tadi dalam 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib tu, yang biasa kita dengar pertama Abbas, Hamzah yang digelar singa Allah. Itu Abu Lahab yang ada Allah ceritakan dalam Quran. Abu Lahab ni betul-betul dilaknat oleh Allah. Beliau merupakan ini bapa saudara Nabi yang betul-betul menentang Islam. Kemudian Abu Talib, kita kenal Abu Talib siapa? Abu Talib. Dan Abdullah. Abdullah ialah bapa Nabi sendiri. Kita mahu tahu 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib ni, 10 bukan daripada ibu yang sama, bukan. Isteri Abdul Muttalib bukan seorang, lebih daripada seorang. Abdullah dan Abu Talib datang daripada ibu yang sama. Jadi Abdullah dan Abdul Muttalib ni merupakan adik-beradik yang satu bapa, satu ibu. Yang lain-lain tu dia satu bapa. Semua satu bapa, cuma lain-lain ibu. Sebab tu kenapa bila Abdul Muttalib meninggal dunia, yang willing untuk jaga Nabi waktu Nabi masih kecil itu Abu Talib. Sebab Abu Talib ialah abang kepada Abdullah, iaitu bapa saudara yang paling dekat. Sebab satu bapa, satu ibu. Okay, kita teruskan kepada Abdullah. Dia ialah ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Fatimah binti Amru bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yakshah bin Murrah. Abdullah ialah anak kepada Abdul Muttalib yang paling tampan sekaligus paling disayangi dan dicintainya. Jadi untuk kita tengok karakter Abdullah ni, Abdullah satu je bukan dia handsome. Satu lagi dia anak yang paling baik antara 10 orang ni, 10 dia yang paling baik. Sebab tu Abdul Muttalib betul-betul sayang anak bongsu ni yang nama Abdullah. Abdullah dipilih untuk disembelih sebagai bayaran nazar ayahnya. Hal itu terjadi ketika anak lelaki Abdul Muttalib telah genap berjumlah 10 orang dan mereka telah dewasa. Abdul Muttalib menyampaikan kepada mereka nazar yang dulu pernah diucapnya dan mereka pun mematuhinya. Maka dia menulis nama mereka di setiap batang anak panah yang akan diundi, lalu menyerahkannya kepada penjaga patung Hubal. Maka keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Kaabah untuk disembelih. Ketika itu orang Quraisy berusaha mencegah Abdul Muttalib, terutama bapa-bapa saudara Abdullah daripada kalangan Bani Makhzum dan abangnya Abu Talib. Abdul Muttalib bertanya kepada mereka, "Jika tidak kusembelih anak ini, apakah yang perlu aku lakukan dengan nazarku?" Mereka menyarankan untuk mendatangi seorang dukun perempuan untuk meminta jalan keluar. Abdul Muttalib mendatangi dukun perempuan yang dimaksudkan. Lalu si dukun menyuruh Abdul Muttalib untuk mengadakan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Apabila yang keluar nama Abdullah, maka unta yang diundi ditambah lagi 10. Lalu diadakan pengundian berulang hingga Tuhan redha. Namun begitu, kalau yang keluar ialah anak panah bertulis unta, maka unta-unta itulah yang akan disembelih sebagai ganti Abdullah. Segera Abdul Muttalib pulang dan mengundi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Dalam pengundian tersebut, yang keluar ialah nama Abdullah sehingga jumlah unta ditambah lagi 10. Hal yang sama terjadi pada pengundian seterusnya hingga jumlah unta yang diundi mencapai 100 ekor. Setelah itu barulah anak panah bertulis unta yang keluar. Maka unta-unta itu pun disembelih sebagai ganti Abdullah. Jasad unta-unta yang telah disembelih itu dibiarkan begitu sahaja oleh Abdul Muttalib sehingga bebas dimakan oleh manusia maupun haiwan-haiwan liar. Dahulu memang jumlah tebusan untuk seorang manusia dalam kalangan Quraisy dan juga di seluruh bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Setelah kejadian itu ditetapkanlah bahawa jumlah tebusan adalah 100 ekor unta. Jumlah ini kemudian digunakan oleh Islam dalam masalah tebusan. Diriwayatkan daripada baginda bersabda, "Aku ialah anak 2 orang yang disembelih." Apa yang dimaksudkan oleh baginda ialah Ismail dan Abdullah. Apa yang kita boleh faham di sini ialah Abdul Muttalib kan tadi ada buat nazar. Kalau dapat 10 orang anak lelaki dan membesar dewasa, satu orang dia mau sembelih sebagai korban. Jadi
betul-betul Allah bagi. Kemudian diundilah 10 orang ni. Sebelum ni kita ada cerita bahawa salah satu cara orang jahiliyah dulu, orang punya corak kehidupan suka guna anak panah sebagai mengundi untuk buat keputusan. Jadi ini orang guna anak panah ni. Bila cabut keluar nama Abdullah. Lepas tu terpaksalah dia korbankan Abdullah. Jadi bila mau korbankan Abdullah, semua orang dah setuju, terutama Abu Talib. Abang seibu dan sebapa tengok adiknya mau disembelih. Memang abang tak mau. Semua keluarga datang, jangan tak boleh, sebab bukan sejak Abdullah ni budaknya handsome, budaknya baik, bukan saja disayang oleh Abdul Muttalib, satu kota Mekah sayang Abdullah ni. Sebab Abdullah ni betul-betul baik, betul-betul sebiji macam perangai Nabi waktu Nabi sebelum menjadi Rasul, sampai Nabi dipanggil Al-Amin. Seorang yang bercakap benar, yang rajin tolong orang, bercakap baik, seorang amanah. Macam tu lah ciri-ciri yang diwarisi oleh Nabi. Jadi semua orang-orang Arab dah setuju halang Abdul Muttalib. Jangan sembelih, jangan sembelih. Kalau begitu macam mana aku mau keluar daripada nazarku ni, dia bilang. Kau pergi jumpalah dukun perempuan tu. Jadi tu yang dukun perempuan tu kasih tahu. Waktu zaman Arab jahiliyah tu, bila kita mau tebus satu orang nyawa, dia diganti dengan 10 ekor unta. Bila mau tebus satu nyawa. Jadi bilang dukun tu, kalau kali pertama cabut antara unta sama Abdullah, bila cabut nama Abdullah, tambah lagi 10, jadi 20. Lepas tu cabut lagi. Bila keluar masih lagi nama Abdullah, tambah lagi 10. Sampailah 10 kali menjadi 100. Bila sudah sampai ke 10 kali cabut, betul-betul nama unta. Akhirnya barulah 100 tu kena sembelih. Jadi selepas kejadian tu, orang-orang di kota Mekah menjadikan kalau mau tebus satu orang nyawa, mesti 100 ekor unta. Bukan lagi 10 selepas kejadian yang inilah. Abdul Muttalib memilih Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab untuk dijadikan isteri Abdullah. Jadi yang pilih isteri kepada Abdullah ni Abdul Muttalib. Aminah ketika itu merupakan salah seorang wanita terkenal dalam kalangan Quraisy, sama ada sebab nasab maupun kedudukannya di tengah masyarakat. Ayahnya tergolong sebagai pemimpin Bani Zuhrah, sama ada secara nasab maupun kehormatan diri. Bersamanya Abdullah membina sebuah rumah tangga kecil di Mekah. Tidak lama selepas pernikahan, Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke Madinah untuk menghimpunkan kurma bagi keluarga mereka. Namun begitu setibanya di Madinah, Abdullah meninggal. Ada pendapat lain yang menyebut bahawa Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Ketika itu dia bergabung dengan rombongan pedagang Quraisy. Tatkala singgah di Madinah, dia mengalami sakit stroke dan meninggal di sana. Abdullah dimakamkan di rumah Nabirah Al-Judi. Sewaktu meninggal dia berumur 25 tahun. Dia meninggal sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ini menurut kebanyakan sejarawan, dan ada pendapat lain yang menyebutkan bahawa dia meninggal 2 bulan selepas kelahiran anaknya itu. Berita kematian Abdullah sampai ke Mekah. Aminah meratapinya dengan memakai pakaian serba usang. Lantas membaca syair, telah meninggal seorang anak Bani Hashim di sisi buta, menepati liang lahat nun jauh di sana. Disambutnya pelbagai cita-cita yang terpancang di langit Mekah. Tidak seorang pun pernah meninggalkan kesan sehebat dirinya. Pada senja hari mereka membawa pulang kain alas tidurnya. Beramai-ramai digenggam oleh semua temannya. Melambunglah kini segala cita dan keraguannya. Tapi limpahan kasih sayangnya tidak akan dilupakan. Harta warisan yang ditinggalkan Abdullah ialah 5 ekor unta, sekumpulan kambing dan seorang hamba perempuan dari Habsyah bernama Barakah yang memiliki nama gelaran Ummu Aiman. Barakah inilah wanita yang pernah mengasuh Rasulullah SAW. Kita mau tambah sikit kenapa Abdul Muttalib selepas Abdullah selamat daripada nazar sembelih dia tu, Abdul Muttalib kawinkan cepat-cepat Abdullah ni kepada Aminah. Sebab kenapa? Salah waktu tu Abdullah ni bukan saja budak dia handsome, budak dia baik semua segala, dia jadi kegilaan perempuan-perempuan di Mekah. Sebab tu kalau Abdullah berjalan di kota Mekah ni, berjalan macam kita ni lah jalan di bandar, semua orang menengok-nengok, menyubuk-nyubuk, sampai ada yang ikut-ikut dari belakang. Mana Abdullah pergi semua ikut di belakang. Bukan 1-2 orang lah, ramai. Sebab tu Abdul Muttalib ni risau anak ini terjerumus ke dalam kemaksiatan, cepat-cepat dia kasih kahwin. Sebab kita tahu masyarakat Arab jahiliyah, golongan bangsawan, Rasulullah daripada keturunan bangsawan. Abdul Muttalib,
ibu Nabi Aminah pun daripada bangsawan. Mereka orang-orang yang menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga status dorang sebagai orang yang terhormat. Sebab tu dorang tak buat kemaksiatan macam golongan-golongan yang rendah ni. Jadi Abdul Muttalib risau anaknya terjerumus ke benda yang tak bagus tu, jadi cepat-cepat Abdul Muttalib kasih kahwin anaknya ni, Abdullah ni. Okay, setakat tu je perkongsian pada malam ni. Kita sudah selesai di bahagian nasab dan keluarga Nabi Muhammad. Terima kasih yang join. Alhamdulillah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah